yang masih dalam pembinaan tidak akan terjejas berikutan langkah penjimatan dalaman yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan baru-baru ini. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugambas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak berkata, langkah penjimatan menerusi Pekeliling Perbendaharaan Malaysia, garis panduan penjimatan perbelanjaan awam itu hanya akan melibatkan penangguhan projek Kerajaan Persekutuan yang masih belum dimulakan. I think what they're talking about is some project yang belum mula, yang masih menghadapi masalah tanah, masalah dia punya kontraktor, not kontraktor lah, masalah dia memang belum mula because of various issue. But a lot of the program under the state finances, so that will not be affected. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian kepada pemberita selepas program lawatan tapak ke Jejambat Batu 6 Seksyen KSR WPC 02 projek Lebuh Raya Pahan Borneo Sarawak di Kuching. Menurut beliau lagi, kerja-kerja pembinaan di Jejambat Batu 6 mengalami sedikit kelewatan berikutan kekurangan bahan bitumen, namun ia dijangka siap pada penghujung bulan ini. Manakala Jejambat Batu 7 akan dibuka sepenuhnya kepada pengguna pada Isnin hadapan. Sementara itu, mengulas mengenai pengumuman pembekuan sementara pekerja asing dari negara jiran Indonesia pula, Datuk Ahmad Douglas berkata beliau akan berbincang dengan pihak Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dalam menyelesaikan masalah tersebut agar tidak memberi kesan kepada projek-projek pembinaan di bawah JKR Sarawak. Ujarnya lagi, pembekuan sementara pekerja asing itu bukan hanya akan memberi impak kepada sektor binaan negara, malah akan mempengaruhi sektor peladangan. Sementara itu, kerja-kerja naik taraf 5 bulatan di sepanjang laluan Kuching Semerahan Expressway menjadi persimpangan lampu isyarat akan disiapkan dalam tempoh 15 bulan. Kerana itu, Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugambas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak berkata, satu kontraktor baru telah dilantik bagi menyelesaikan kerja naik taraf tersebut. Datuk Ahmad Douglas mendedahkan menerusi taklimat yang diberikan kepada beliau, kontraktor baru itu sudah bersedia dengan peralatan mesin, bahan binaan dan pekerja untuk memulakan kerja-kerja tersebut. Beliau memberitahu pemberita selepas melawat ke tapak bulatan di Samarahan yang turut dihadiri Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Chiu Chi Yau, Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Richard Tajan, beberapa jurutera kontraktor. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Douglas turut memberitahu bahawa pihaknya akan membuat beberapa kajian sekiranya terdapat keperluan untuk menukar bulatan lain di Bandaraya Kuching menjadi persimpangan lampu isyarat bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas selain membina jejambat dan laluan bawah tanah. Namun katanya keputusan itu bergantung dengan keadaan di sesebuah kawasan atau bandar berkenaan. United Kingdom, UK dan Sarawak berpeluang menjalin kerjasama di dalam aktiviti penyimpanan karbon dan pembangunan teknologi hidrogen yang menjadi tumpuan sumber pendapatan baharu negeri ini. Pesuruhjaya tinggi British ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Charles Hay berkata, ini kerana UK memiliki kemahiran dan kapasiti yang tinggi teknologi penyimpanan karbon dan kewangan hijau yang boleh ditawarkan kepada bumi kenyalang. Katanya dengan adanya sokongan kepakaran sedemikian dari UK, ia akan memberi nilai tambah kepada Sarawak untuk menjana pendapatan besar melalui sumber ekonomi baharu tersebut. Beliau berkata perkara tersebut merupakan antara topik yang dibincangkan semasa kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Tuan Yang Terutama Charles ditemui pemberita selepas kunjungan hormat tersebut bersempena lawatan 5 hari Tuan Yang Terutama Charles ke negeri ini bermula semalam. Mengulas lanjut, Tuan Yang Terutama Charles memberitahu UK juga sentiasa berminat untuk membuat pelaburan di Sarawak pada masa depan. Antara bidang yang dilihat berpotensi ialah pembangunan vaksin dan industri farmaseutical. Ia berdasarkan kadar vaksinasi COVID-19 yang tinggi dicatatkan oleh Sarawak dalam usaha kerajaan negeri mengawal penularan wabak COVID-19.
Kes jenayah di Sarawak kini pada tahap terkawal dengan merekodkan 1,910 kes pada Januari sehingga 30 Jun tahun ini. Ia berbanding 2,357 kes dalam tempoh yang sama pada tahun lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata ia menunjukkan penurunan sebanyak 447 atau 19%. Jelasnya dalam tempoh itu 15 daerah menunjukkan penurunan kes, manakala 13 daerah menunjukkan peningkatan. Untuk operasi dadu pula, bermula 1 Januari sehingga 30 Jun tahun ini, sebanyak 718 tangkapan dibuat dengan rampasan bernilai RM98,317 berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu 868 tangkapan bernilai RM266,744.30. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas Perhimpunan Bulanan Pesuruhjaya Polis Sarawak bulan Julai 2022 di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching. Sementara itu, Datuk Azman turut mendedahkan bagi tempoh Januari sehingga Jun, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak merekodkan 4,513 tangkapan dengan nilai rampasan RM8.772 juta. Ia berbanding 3,812 kes dengan nilai rampasan RM8.270 juta dalam tempoh yang sama tahun lepas dengan peningkatan kes sebanyak 18%. Ujarnya lagi, tahun ini juga sebanyak 1,189 kertas siasatan dibuka dan 86% telah dituduh di mahkamah atas pelbagai kesalahan. Antaranya di bawah Akta Dadah Berbahaya, Langkah-Langkah Pencegahan khas 1985 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Golongan muda disaran bergiat aktif dalam industri perfilman. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid berkata, berbekalkan keyakinan dan optimistik, beliau yakin usaha itu mampu dicapai. Dengan penyertaan aktif golongan itu, Sarawak katanya akan memiliki industri perfilman sendiri. Berucap pada Festival Mini Film dan Mini Arts di Kuching malam tadi, katanya lagi industri filem juga berpotensi tinggi dalam mengembangkan industri pelancongan negeri ini. Ini terbukti dengan kehadiran pengunjung dari Singapura, Thailand, Brunei dan Indonesia yang menyokong festival filem mini tersebut. Hadir menyaksikan anugerah festival itu, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sebanyak 15 kategori dipertandingkan dalam festival terbabit melibatkan penyertaan dari dalam dan luar negeri. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.